Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam bab 8 iaitu 8.2 sukatan serakan. Hari ini pelajar-pelajar diharap dapat K8.2.2 menerangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan untuk menguraikan data tak terkumpul. Dan 8.2.3 membina dan mentafsir blok kotak bagi suatu set data tak terkumpul. Kita tengok contoh 10 dalam buku teks muka surat 224. Soalan dia hitung julat dan julat antara kuartil bagi set data yang diberikan. Tentukan sukatan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data di atas. Sebagai penyelesaiannya, kamu tentukan julat. Kamu dah belajar, iaitu nilai tertinggi tolak nilai terendah ataupun cerapan tertinggi tolak cerapan terendah. Kamu akan dapat 30. Seterusnya kamu tentukan julat antara kuartil, iaitu kamu dah belajar sebelum ini, iaitu kuartil ketiga tolak kuartil pertama. So kamu akan dapat julat antara kuartil ialah 10. Maka soalan dia ialah tentukan sukatan serakan yang lebih sesuai. Jadi jawapan dia julat antara kuartil merupakan sukatan serakan yang lebih sesuai kerana wujudnya pencilan iaitu 40. Kita tengok contoh 11 pula dalam buku teks muka surat 224. Jadi soalan dia, jadual di bawah menunjukkan pencapaian 2 orang murid dalam 5 ujian fizik, iaitu Aiman dan John. Jadi salah seorang murid akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam satu pertandingan kuis fizik. Tentukan siapakah yang layak dipilih dan berikan justifikasi anda. Sebagai penyelesaiannya, kamu kena cari. Yang pertama untuk Aiman dulu. Apa yang perlu kamu cari ialah min markah. Kamu dah belajar sebelum ini. Macam mana nak cari min. Jadi kamu akan dapat 69.8. Dan seterusnya, yang kedua, kamu kena cari sisihan piawai. Juga kamu dah belajar cara dia macam mana menggunakan formula. Jadi kamu akan dapat 17.67. Seterusnya untuk John pula. Dengan cara yang sama, kamu cari min markah. Kamu dah tahu cara dia macam mana. Kamu tambahkan semua cerapan dan kamu bahagikan dengan bilangan ujian. Jadi min markah bagi John ialah 69.8 juga, sama macam Aiman. Seterusnya kamu cari sisihan piawai pula dengan menggunakan formula. Jadi kamu kira dan kamu dapat 7.574. Di sini kamu dapat bandingkan min markah dan sisihan piawai di antara kedua-dua orang murid. Jadi jawapan dia ialah John akan dipilih untuk menyertai kuis fizik. Ini merujuk kepada sisihan piawai markah bagi John adalah lebih rendah kerana pencapaian John adalah lebih konsisten. Di sini kita akan pilih sisihan piawai yang lebih rendah. Bagaimanakah anda membina dan mentafsir blok kotak bagi suatu set data tak terkumpul pula? Jadi yang pertama kita perlu tahu apakah itu blok kotak bagi set data terkumpul. Ia dilukis berdasarkan 5 nilai. Yang pertama kena ada nilai minimum. Seterusnya kena ada nilai kuartil pertama. Yang ketiga kena ada median. Seterusnya kuartil ketiga dan kena ada nilai maksimum. Jadi blok kotak akan dilukis di atas garis nombor. Seperti bentuk yang pertama, kita ada 5 titik. Q1 merujuk kepada kuartil pertama, M merujuk kepada median, Q3 merujuk kepada kuartil ketiga. Titik yang depan sekali ini merujuk kepada nilai minimum dan yang kat hujung sekali ini merujuk kepada nilai maksimum. Ini bentuk yang kedua. Seterusnya ini bentuk yang ketiga. Kita tengok contoh bagaimana membina blok kotak. Data di bawah menunjukkan markah yang diperoleh oleh 15 orang dalam suatu ujian bahasa Cina.
Jadi penyelesaiannya, kamu kena cari 5 nilai, iaitu nilai minimum 35. Kuartil pertama, kamu dah tahu dah cara nak cari, iaitu 45. Median, cerapan yang berada di tengah-tengah, iaitu 57. Kuartil ketiga, 68. Sementara nilai maksimum ialah 75. Jadi kita tengok blok kotak. Jadi blok kotak dilukis di atas garis nombor. Dan dengan cara seragam. Kamu dapat lihat titik yang pertama mewakili nilai minimum. Titik yang kedua mewakili kuartil pertama. Yang berada dekat tengah, titik yang kat tengah-tengah ialah median. Sementara seterusnya kuartil ketiga. Dan belakang sekali, hujung sekali ialah nilai maksimum. Pastikan kamu lukis dengan seragam. Maksudnya kamu tengok bermula daripada 35, 40, 45 dan seterusnya. Jadi ini cara bagaimana membina blok kotak. Kita tengok contoh 12 pula. Buku teks muka surat 227. Ini soalannya diberi dua blok kotak A dan B. Jadi bagi setiap blok kotak, nyatakan yang pertama dia nak median, yang kedua kuartil pertama, yang ketiga kuartil ketiga, yang keempat dia nak julak antara kuartil, seterusnya nilai minimum, nilai maksimum. Jadi seterusnya julat. Penyelesaiannya yang pertama, jadi di sini kamu kena tengok daripada blok kotak tu, jadi kamu kena carilah yang mana median dia. Jadi kita tengok untuk soalan A dulu. Median dia ialah 52. Kuartil pertama kamu baca sahaja. 35. Seterusnya kuartil ketiga 64. Julak antara kuartil pula. Kuartil ketiga awak tolak dengan kuartil pertama ya. Ini macam mana dapat 29. Nilai minimum, nilai paling kecil, titik yang pertama sekali. 18. Nilai maksimum 80. Titik yang ujung sekali, yang besar sekali. Dan julak ialah 62 iaitu cerapan terbesar tolak cerapan terkecil. Ini untuk soalan A. Soalan B pula, ini jawapan dia. Jadi kamu perhatikan blok kotak B. Nilai median ialah, kamu kena bacalah skala yang diberikan. 11, kuartil pertama. 5, kuartil ketiga. Titik yang keempat iaitu 21. Julak antara kuartil 16 tu ialah kuartil ketiga ditolak kuartil pertama. Ini macam mana dapat 16. Nilai minimum sifar. Nilai maksimum paling besar sekali, titik paling hujung sekali, 35. Sementara julat, nilai maksimum tolak nilai minimum. Cara macam mana mencari julat. Ini bagaimana diberi blok kotak dan kamu cari jawapan yang dikehendaki.